Baiklah, tutorial kali ini saya nak tunjukkan kepada cikgu bagaimanakah cara-cara untuk mengeksport data daripada sistem eScout ini, dieksport keluar. Contohlah, kenapa adanya proses ataupun kemudahan eksport ini. Ada banyak sebab, antaranya tujuan untuk menghantar data ke peringkat daerah ataupun ke peringkat negeri. Tujuan yang kedua, mungkin cikgu install satu fresh copy sistem eScout dekat rumah. Okey, cikgu dah buat dekat sekolah, cikgu nak data yang ada di sekolah tu ada di rumah juga. So cikgu kena export data dan cikgu import semula ataupun gabung semula dalam sistem yang fresh copy yang ada pada komputer di rumah. Ataupun mungkin komputer cikgu dah ada maklumat datanya, okey. Cikgu nak hantar, nak bagi data tu pada komputer kawan, okey, komputer kawan, okey. Cikgu install fresh copy sistem eScout dalam komputer kawan tu. Cikgu export data daripada sistem eScout cikgu, masukkan dalam masukkan ataupun import gabung dalam sistem eScout yang dalam komputer kawan cikgu tu. So itu gunanya sistem export data. Satu lagi cikgu, pentingnya export data ni ialah, dalam erti kata lain, nak backup data. Tiba-tiba kita rasa okey, perlu di backup data ni cikgu, manalah tahu sebagai langkah keselamatan. Contoh, sebulan sekali cikgu rasa cikgu nak backup data, export data, ataupun 6 bulan sekali cikgu nak export data, cikgu export data. Ataupun every time cikgu dah buat pengubahsuaian, cikgu nak export data keluar, cikgu boleh buat export data ni sebagai langkah keselamatan. Jika berlaku kehilangan data, cikgu adalah data export tadi tu. Okey, tapi kalau cikgu hantar ke daerah, cikgu jangan risaulah, cikgu boleh minta pada daerah balik semula. Untuk jika cikgu berlaku masalah pada sistem, cikgu boleh recall balik data tu. Baik, cara-cara nak export data, okey, saya sarankan cikgu dah buka sistem eScout ni, cikgu minimize dulu ya. Baik, dekat desktop ni cikgu create. Saya lebih suka cikgu buat apa-apa folder baru dekat desktop, sebab cikgu akan nampak, akan mudah kesan di manakah lokasi folder baru yang cikgu buat tu. Okey, kalau nak kesan folder memang senang kat desktop ni. Right click, new folder. Baik, cikgu bagi nama dia data export. Okey, data export. Okey, eScout. Maybe kita nak buat Februari kan. Okey, Februari 2012. Enter. Okey, masuk dalam ni semuanya. Okey, kita nak akan export dalam ni. Tapi kalau cikgu buka memanglah kosong kan cikgu. Cikgu create dulu folder tu sebab kita nak export ke dalam ni. Okey, ke dalam. Senang sikit simpan. Kalau cikgu export keluar ni terabur dia. Export dalam ni. Baik, maximize semula sistem eScout cikgu. Senang saja, pergi pada kemudahan utility, bagi kemudahan utility, pilih tunjuk pada export data, tekan sekali. Baik, dia akan tunjukkan semua maklumat-maklumat ni. Okey, apa cikgu nak buat? Cikgu export data keseluruhan lah, tak payahlah sekolah pilihan pula. Kalau dalam sistem cikgu ada 2, 3, 4, 5, 6 sekolah, barulah cikgu menggunakan export sekolah pilihan. Tapi oleh kerana dalam sistem cikgu ada satu sekolah saja, so kita hanya menggunakan export data keseluruhan. Caranya, tekan browse dekat tadi folder tadi tu kita banner dekat desktop. Dekat bawah lagi, ini dia, data export eScout Februari 2012. Tekan sekali. Tekan double click pun tak guna juga, sebab yang penting kita nak buka, kita nak highlight dia, data export ni masuk ke dalam dia. Tu kita nak highlight kan. Dah tekan sekali, okey, dia akan keluarlah path dekat sini. Nampak ni alamat dekat mana nak export data tu. Dah keluar kat sini dah. So tekan export all, tekan sekali. Dia keluarlah, proses export berjaya. Laju lambatnya keluar mesej ni ataupun proses ekspor ini berjalan bergantung kepada PC performance cikgu. Okey, kalau dia terlalu laju sangat kan, tunggulah 20 minit ke baru keluar. Tapi kalau dia bagus, baik je kan. Kalau cikgu layan, cikgu bela komputer cikgu, tak sampailah 10 saat dah keluar dah selesai dah. Macam saya punya ni lah. Tekan okey. Bila tekan okey, dia tutup. So cikgu nak di mana kesan dia? Cikgu minimize semula. Cikgu buka folder data export eScout Februari 2012 yang cikgu create dekat desktop tadi tu, double click. Cikgu dapati, lihat ada 4 txt file. Okey, 4 txt file dengan saiz yang saiznya bersaiz 1 kilobyte ke atas. Ni memang ada data lah ni. So saya nak terangkan, Scout ahli
apa yang ada dalam teks dokumen scout ahli ni, maknanya semua data ahli kanak-kanak, muda, remaja, kelana semua dalam ni. Okey, scout ahli biasa, data ahli biasa dalam ni. Scout kumpulan makna maklumat kumpulan. Okey, dan yang keduanya scout pemimpin bermaknanya segala maklumat pemimpin. Sama juga halnya kalau cikgu terbuka dalam ni, cikgu nampaklah segala maklumat tu tapi dalam bentuk data mentah lah. Okey, cikgu jangan ubah apa-apa walaupun ada kesalahan dalam ni. Jangan ubah apa-apa. Nak ubah dalam sistem tapi bukan data mentah. Kalau cikgu terubah, terpadam, okey, bila nak keluar jangan save change. Tu kena ingat tu, jangan buat save change. Okey, kalau dia contohlah cikgu terpadam M ni kan, lepas tu cikgu letak balik M. Okey, cikgu nak keluar. Okey, dia tanya do you want to save change? Don't save. Tu kena ingat, sebarang pengubah suaian walaupun sedikit akan memberi kesan kepada data mentah cikgu, dan seterusnya memberi kesan apabila proses import gabung nanti ke dalam sistem yang fresh ataupun sistem yang di peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Okey, jadi begitulah cara-cara untuk ekspor data. Okey, dan kalau misalnya kata data ini nak dihantar ke peringkat daerah, pastikan data ini, folder ini yang berisi data e-scout ini hendaklah di-zip terlebih dahulu. Cikgu boleh menggunakan perisian Windows zip yang adalah Windows sendiri, ataupun nak guna WinZip ke WinRAR, terpulanglah pada cikgu. Okey, untuk penghantaran secara email ataupun penghantaran secara online, saya akan tunjukkan dalam tutorial yang berikutnya. Selamat mencuba.